Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung balik. Okay, tadi kita sambung, kita sampai di sini. Saya ulang balik, iaitu di sini adalah tekanan hidup memaksa guru di kawasan bandar untuk mencari alternatif penambahan pendapatan. Ini memang terpaksa lah. Memang kos sewaan di bandar memang besar. Dan guru ni dia dah ada rumah sendiri kan. Dia dah ada rumah sendiri, dia dah buat rumah dan lepas tu dipindahkan. Bila dipindahkan dia terpaksa menyewa dan rumah dia terpaksa dia bayar. Dan rumah sewa pun terpaksa bayar jugalah. Macam saya lah. Macam saya. Saya dah ada rumah di Kedah dan sekarang mengajar di Perak, di UPSI, di Peksai. Sekarang saya terpaksa menyewa dan rumah terpaksa bayar lagi dan tidak menyewa. Jadi ada dua kos kat situ kan. Jadi memang agak berat lah. Okey, itu salah satu. Yang kedua iaitu pembelajaran keluarga. Memang kalau keluarga memang besar, memang banyak duit yang perlu dikeluarkan. Kalau ada lagi yang belajar di pengajian tinggi, memang seorang pelajar mungkin 300 tidak mencukupi kan sebulan kan. Jadi kena 400. Tu belum beli minyak transport lagi. Kata-kata 500 orang. Berat kan. Sebab itu perlu kepada pinjaman ataupun beasiswa yang diperlukan untuk pelajar di universiti. Okey. Seterusnya, tekanan hidup memaksa guru di kawasan bandar untuk mencari iaitu bebanan hutang. Hutang lah memang tidak dinafikan boleh katakan 90% lah. Guru-guru ni mesti ada hutang dengan angkasa. Gaji dia tengok, gaji besar tapi bila dah tengok potong-potong dah tak banyak kan. Ini pengalaman lah. Memang banyak hutang. Potong kereta, rumah lagi. Kerajaan loan rumah sampai pension. Nak bayar. Sampai bila nak habis, lambat. Terlalu lambat lah. Ini yang tekanan-tekanan lah. Okey. Contoh seterusnya iaitu contoh kerja sampingan yang dilakukan oleh guru. Bukan guru sajalah. Memang kita boleh katakan di sini, tapi sebabkan kamu akan bakal menjadi seorang guru, jadi saya lebih fokus pada guru. Kaki tangan lain pun memang ada lah membuat, tapi kita lebih tumpu pada guru lah. Okey. Tambah sekali pengajar tuition. Ini memang banyak yang berlaku lah. Di mana-mana tempat pun memang berlaku. Dia ada pengajar tuition, dia ada pusat tuition, penceramah seminar. Ini memang banyak. Penceramah ni biasa kaunselor, ustaz-ustaz dan sebagainya memang buat ceramah luar lah. Nak pula ceramah dia memang orang diminati ramai kan. Banyak dapat bayaran. Memang seronok lah. Dengan ceramah. Jadi itu adalah satu pendapatan. Okey, seterusnya berniaga di pasar malam. Pasar malam ni pun sebab pasar malam ni kadang-kadang ada yang seminggu sekali, ada yang tiap-tiap malam kan. Tapi lokasi yang berbeza-beza lah. Ini salah satu kerja sampingan. Satu lagi dia panggil MLM atau multi level marketing. Yang ni lebih kepada perniagaan secara online, perniagaan barang-barang perubatan, N-way dan sebagainya kan. Dulu kita panggil N-way lah. Sekarang ni ada stokis macam-macam kan online, memang terlalu banyak lah. Okey, dan memandu teksi. Sekarang tak panggil teksi dah, panggil Grab kan. Grab dan sebagainya. Jadi memandu teksi, Grab. Jadi yang ni yang dapat menambahkan pendapatan. Okey. Seterusnya kita nak lihat aktiviti kerja sampingan waktu di sekolah membuat kesan negatif. Membuat kesan negatif. Memanglah kalau kita buat satu kerja, kita keletihan tu kurang sikit. Kalau kita buat dua kerja, letih lah kan. Kan macam Piramli tu, tengok nak Piramli, dia buat kerja malam, main muzik, pergi sekolah, tidur. Itulah keletihan lesu. Kalau kita buat kerja, itu yang dia tak nak. Sebab kita katakan apa, bila kita bangun pagi, kita dah tahu dah
kita dah penat, tak nak pergi dah. Rasa nak pergi kerja pun malas kan. Itu yang berlaku lah. Keletihan dan lesu, perancangan mengajar tidak lengkap, buat secara cincai lah. Cincai tu tahu kan, cincai. Buat secara tidak berkualiti, tiada tumpuan mengajar. Ini pun berlaku lah bukan kata pada guru saja, pada diri saya sendiri pun samalah. Kalau saya balik kampung, malam tu drive, esok nak kerja, memang penat lah nak datang kan. Itu sebab kita letih memandu malam kan. Bayangkanlah 5 jam buat kereta daripada Perak ke Kedah sana. Jadi masa yang diambil ni sekurang-kurangnya 4 jam dalam perjalanan. 1 jam untuk rehat. Kan? Jadi memang letih lah. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan surat perkeliling perkhidmatan pada tahun 1999 di mana ia untuk memantau dan memberi kebenaran kepada individu yang terlibat. Okey, dia nak tengok sejauh mana ada perkeliling dikeluarkan. Okey, antara panduan yang ditetapkan ialah ketika memohon telah disahkan jawatan, kerja sampingan tidak melebihi 4 jam seminggu. Ini dibenarkan. Ini telah dibenarkan. Okey, lepas tu markah prestasi tahunan haruslah tinggi, iaitu bersamaan ataupun melebihi 80%. Sebab kaki tangan awam, guru dan sebagainya, kita ada markah SKT ataupun LMPT lah tahunan. Jadi markah tu mesti dah dapat, kalau ikut sini mesti dapat A lah, 80%. Kerja sampingan tidak mengganggu tugas semi, memang jangan ganggulah waktu kerja. Kita masa waktu malam kita kerja, lepas tu bila time kita biasa, banyak orang telefon ganggu kita waktu kerja. Itu pun tidak dibenarkan lah, tidak dibolehkan. Itu yang kerajaan ataupun telah mengeluarkan perkeliling. Pihak DPA telah mengeluarkan perkeliling ataupun Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan perkeliling. Tidak dibenarkan menggunakan peralatan pejabat dan sekolah. Dulu banyak menggunakan telefon dulu kan. Sekarang tak ada masalah lah buat telefon, semua dah ada, WhatsApp pun boleh. Dulu banyak menggunakan talian free, guna telefon sekolah untuk telefon dan sebagainya. Jadi sekolah banyak telefon bunyi tapi bukan urusan sekolah. Pemohon dapat sokongan ketua jabatan masing-masing, perlu mendapat sokongan ketua jabatan. Kalau di sekolah ni ketua jabatan adalah pengetua lah, dapat sokongan daripada pengetua. Okey, iaitu seterusnya guru-guru yang terlibat terikat dengan perkeliling dan syarat-syarat peraturan 53 peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993, tidak melakukan aktiviti dalam waktu pejabat dan pada waktu ketika anda dikenaki menjalankan tugas rasmi. Tidak dengan apa cara menjejaskan kegunaan anda sebagai penjawat awam. Guru ni adalah penjawat awam, dan tidak dengan apa-apa cara bercanggah dengan kepentingan jabatan atau menjadi tidak sejajar dengan kedudukan anda sebagai pegawai awam. Ini dalam petikan perkeliling itulah. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada pengurusan masa, time management. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Ini lebih kepada pengurusan masa. Jadi kita perlu mengurus masa kita dengan baik. Kalau mengurus masa dengan baik, kita tidak letih, memang tersusun lah. Mengurus masa melibatkan penggunaan peralatan dan kaedah ataupun teknik untuk merancang masa dengan sesuai untuk mencapai dia punya matlamat itulah. Guru perlu mempunyai kemahiran pengurusan masa yang baik untuk mendapatkan kesan yang maksimum. Perlu susun, ada jadual lah. Masa ni hantar anak tuition, masa ni pergi kerja, masa ni untuk melihat internet dan sebagainya lah, untuk buat kerja sampingan. Jadi dia tersusun. Waktu malam untuk kerohanian dan sebagainya lah. Teknik ataupun taktik penting yang perlu diketahui ataupun teknik
tentukan keutamaan, lihat dia punya priority, yang mana kita yang lebih utama, tengok kepentingan lah. Okey, merancang masa depan, dan tuliskannya, tulis, kena take note lah, rancang dan tuliskan. Membaca dengan laju dan menulis dengan cepat, ni memang orang yang nak kaya, nak duit banyak memang macam ni lah. Laju-laju kan, macam kedai mamak kan. Memang kalau pergi you tengok, you boleh bandingkan lah, you try cuba pergi hari ni kedai biasa dengan kedai mamak, ada beza tak. Kadang-kadang tak ada nak duduk ni dah dia tanya dah apa nak minum kan, duduk je dah sampai. Memang cepat. Pergi kedai biasa tunggu mana orang tak datang-datang kan. Itu perbezaan. Siapa nak duit banyak kena baca, kena laju lah, laju dan cepat. Itu yang paling masa kan. Kadang-kadang kita tak nak cepat ni, tapi lambat. Saya kadang-kadang pergi beli nasi lemak kena beratur, malas nak pergi dah, tak nak pergi beratur. Saya tak nak beratur ni. Tu yang saya tak kisah sangat. Saya pergi kedai yang tak ada orang, kedai yang kosong saya pergi. Kedai ramai orang nak order, tunggu setengah jam tak dapat lagi, tak nak. Saya lebih kepada nak cepat. Makanan tu tak kisah sangat. Okey, delegasi kerja yang boleh dilakukan oleh orang lain. Ni kadang-kadang kerja tu boleh kita bagi orang lain buat lah. Okay, kalau kita ada kedai pun bagi orang lain jaga. Kita uruskan saja. Mengikut seminar yang boleh meningkatkan kebadan. Kita ada kursus-kursus yang telah di-offer, cara melakukan perniagaan, cara pengurusan masa. Sekarang ni kita ada penjagaan secara online, yang duk iklan tu kan, saham, melibatkan saham-saham yang mendapat keuntungan. Yang saya dengar tu dia kata memanglah mungkin 60% untung, 40% rugi, jadi masih banyak lagi untung. Jadi kita boleh melibatkan dalam saham. Cuma daftar dengan online tu ada modal sedikit, boleh buat perniagaan secara online. Okey, dan seterusnya manfaatkan teknologi dengan sebaiknya. Teknologi yang digunakan, sekarang banyak teknologi kan. Dah belajar tentang sejak pandemik ni banyak yang kita gunakan. Kita dah banyak belajar. Ini pun salah satu cara lah yang saya guna. Saya belajar pada masa pandemik juga ni untuk buat recording ni. Okey, elakkan menangguh kerja. Kalau kerja yang ada tu jangan kita tangguh, dan seimbangkan masa untuk berkerjaya, keluarga dan juga masyarakat. Yang inilah saya pun lemah untuk dalam masyarakat. Kalau balik rumah taman dah penat, waktu petang nak pergi masjid surau pun memang dah berat kan. Itu adalah salah satu ujian lah. Tapi walau macam mana pun kita kena pergi lah, supaya lebih bermasyarakat. Sebab itu pun malam, waktu siang hari kita bertugas, malam kita kena ada aktiviti kemasyarakatan dan juga kerohanian. Seterusnya, kehilangan masa melibatkan keluarga, rakan, aktiviti yang tidak berfaedah, kehilangan masa. Ini kita elakkan lah. Aktiviti yang tidak berfaedah, berpengaruh media masa, sikap banyak siap kan tengok, tapi tak boleh lah sebab zaman. Sebab sekarang zaman macam itu, semua ada handphone, ada handset sendirilah. Seterusnya, kaedah memerlukan masa, senaraikan semua aktiviti yang mahu dijalankan. Itulah, dulu saya catat juga, catat dekat meja, besok nak buat apa, tulis siap dekat meja, pagi-pagi datang dah tahu dah, ni kena sign surat ni kan. Tapi sejak akhir ni dah tak buat pula. Jadi itulah, kadang-kadang bermusim. Okey, susun aktiviti berdasarkan kepentingan. Aktiviti, tengok kepentingan yang ni lebih penting, yang ni buat yang ni dulu. Elakkan senarai aktiviti yang tidak berfaedah. Okey, dan yang akhirnya iaitu agihkan masa untuk setiap aktiviti. Ini yang dikatakan sebagai pengurusan masa. Kita lihat juga masa yang memazai masa yang berfaedah, masa untuk keluarga, masyarakat kan, dan juga untuk family lah. Itu yang penting. Jadi itu dulu, kita sambung lagi mungkin daripada sesi yang ketiga. Jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bye.